Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di ruang solat Masjid Al-Ihsan Kampung Temunya Langkawi pada malam ini bagi bersama-sama mencayakan majlis Cakna RTM Muzakarah Perdana Anjuran Radio Malaysia Langkawi FM. InsyaAllah pada malam ini seketika sahaja lagi, dan ia juga adalah bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari RTM yang ke-75 tahun pada 1 April yang lalu. Dan saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan rumah pengerusi Masjid Al-Ihsan Encik Muhammad Sazuri Saad, anak-anak karya Masjid Al-Ihsan, barisan pengurusan Radio Malaysia Langkawi FM, petugas-petugas Langkawi FM dan seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu suka juga untuk saya mengingatkan sidang muslimin hadirin sekalian untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang digariskan kerajaan, iaitu menjaga jarak fizikal sesama jemaah dan juga memastikan anda terus memakai pelitup separuh muka di sepanjang majlis ini berlangsung, antara lain adalah bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Baik saudara muslimin sekalian, bagi pengisian kita pada malam ini yang utamanya adalah majlis kita pada malam ini iaitu Muzakarah Perdana yang mana menampilkan dua orang ahli panel yang akan mengupas mengenai dengan isu vaksinasi COVID-19, iaitu yang pertama memperkenalkan yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz Mahayadin, Ketua Pusat Pengajian Industri Halal Akademi Pengajian Islam Contemporary dari Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, dan panel kita yang kedua pada malam ini yang berbahagia Dr. Muhammad Fawaz Muhammad Sajungi, merupakan seorang pegawai perubatan yang mana akan dikendalikan oleh moderator jemputan kita Syekh Muhammad Fawaz Datuk Syekh Abdullah, Timbalan Pegawai Agama Daerah Langkawi. Baik, tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menyerahkan majlis kepada tuan moderator untuk memulakan forum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa awsilna Ramadan wa sallimna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati para pegawai daripada Radio Televisyen Malaysia Langkawi, yang saya hormati Sahibul Fadilah Tuan Syekh Zainul Mukhtar bin Abdullah Sirajuddin, pegawai agama daerah Langkawi, yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam Ustaz Sazuri bin Sa'ad, juga sebagai pengurusi jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Temoyong, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Temoyong, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita juga pada malam yang berbahagia ini dalam satu perkarangan, dalam satu dewan yang dikatakan bahawasanya rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berimpun hanya kerana Allah Subhanahu wa taala untuk kita menimba ilmu pengetahuan supaya kita dapat mendidik jiwa kita agar memahami situasi semasa, keadaan dan juga sebagainya. Juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada ketika ini Allah tetapkan bahawasanya pada saat ini Allah tetapkan, Allah takdirkan kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak kalut dengan urusan-urusan yang lain.
ada yang nak datang bersama dengan kita pada malam ini tetapi tidak diizinkan, adanya kekangan dan juga sebagainya. Walaupun sedemikian, pada malam ini RTM Langkawi membawakan secara live langsung melalui radionya dan juga live melalui saluran Facebook RTM Langkawi. Tuan-tuan dan juga puan-puan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita nak tengok satu tajuk yang begitu semasa dalam kehidupan seharian kita. Di mana sahaja orang berbicara tentang vaksin, di mana saja, tak kiralah sama ada di pekan, di kampung, di bandar dan juga sebagainya, vaksin adalah salah satu isu yang sering kita dengar dan juga sebagainya. Sama ada kita baca di media sosial, di surat khabar dan juga sebagainya. Maka pada malam ini, apa yang telah dilakukan oleh pihak RTM Langkawi ini memberi peluang kepada anak Korea dan juga kepada sidang pendengar sekalian untuk sama-sama kita mendapat pencerahan yang sepatutnya daripada ahli-ahlinya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya memulakan perbincangan ilmiah kita pada malam ini, inginlah terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada RTM Langkawi dan juga khususnya kepada RTM Malaysia kerana atas sambutan ulang tahun yang ke-75. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita nak berbicara tentang satu tajuk yang dikatakan vaksin. Dan terlebih dahulu sebelum saya memulakan bicara kita pada malam ini, izinkan dahulu saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada malam ini. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sekalian yang berbaju hitam, tuan-tuan, bersampin dan juga sebagainya. Nama dia nak sama dengan saya, tuan-tuan. Bezanya dia FEW, saya FEU, tuan-tuan. Fawaz juga nama dia. Tapi kami ini lain mak, lain pak. Itu kena faham elok, tuan-tuan. Yang mana saya perkenalkan bahawasanya ini sebelah saya ini adalah yang berbahagia Dr. Muhammad Fawaz bin Muhammad Suja'i, pegawai perubatan di Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Ahlan wa sahlan doktor. Terima kasih sudah datang pada malam ini. Yang di ujung sana, tuan-tuan, yang berjubah dan juga berkacamata tersebut, itu adalah sahibul fadilah yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz bin Mahayadin, pensyarah kanan UiTM Pulau Pinang, juga merangkap sebagai ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Selamat datang doktor kepada Majlis Ihsan pada malam ini. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan. Yang pertamanya saya nak tujukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, yang mana kita nak tahu tentang satu-satu isu, satu-satu maklumat dan juga sebagainya, maka kita hendaklah tanya kepada ahli-ahlinya. Sebagai mukadimah perbincangan kita pada malam ini, saya nak menipakkan penjelasan kepada yang berbahagia doktor, apakah yang terkandung di dalam vaksin daripada sudut perubatan itu sendiri, dan apakah kesan yang boleh didapati sekiranya kita mengambil vaksin-vaksin ini. Sebab kita tahu bahawasanya ada tanda-tanda yang berlegar dalam media sosial juga sebagainya. Kawan tu kata macam ni, kawan ni kata macam ni. Jadi pada malam ini kita dengar terus daripada yang berbahagia Dr. Fawaz, agar kita minta pada Dr. Fawaz ini untuk memberikan pencerahan kepada kita, apakah yang terkandung di dalam vaksin itu sendiri dan apakah kesan-kesannya yang boleh kita dapati apabila kita mengambil dos vaksin berkenaan. Silakan doktor. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengulas lanjut mengenai apa itu vaksin dan apa kesan sampingan daripada vaksin yang boleh diakibatkan kepada kita, izinkan dulu saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu vaksin, apa itu COVID-19. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Syekh Ustaz Fawaz, bukan setakat orang-orang dewasa sahaja yang tahu mengenai jangkitan COVID-19 ini, tetapi daripada kanak-kanak di sekolah sampai kepada tok wan kita semua dah tahu dah mengenai jangkitan COVID-19 ini. Jadi hingga sekarang jangkitan COVID-19 ini telah mengakibatkan banyak kesan kepada negara kita. Hingga sekarang, hingga semalam, jangkitan COVID-19 telah mencecah sebanyak angka 350,000 jangkitan dan angka kematian berjumlah 1,300.
Bagi saya ini adalah suatu jumlah yang sangat besar kerana ia bukan sahaja mengakibatkan kesan kepada masalah kesihatan kepada individu tapi kepada seluruh ummah. Selain daripada itu, dia juga mengakibatkan masalah kepada ekonomi kita, kepada pekerjaan kita dan kepada perkembangan negara kita seterusnya. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengekang daripada berlakunya jangkitan COVID-19 ini adalah kerajaan berusaha untuk membawa masuk suatu pencegahan iaitu dikenal sebagai vaksin COVID-19 untuk menunjukkan betapa komitednya kerajaan dalam menangani masalah ini. Kita boleh lihat sendiri Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di Malaysia yang telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin COVID-19 pada 2 minggu lepas. Selain daripada itu, hingga hari ini hampir seluruh petugas barisan hadapan kita telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 dan alhamdulillah setakat ini tiada lagi kesan-kesan sampingan yang teruk dilaporkan oleh kerajaan. Jadi, apakah sebenarnya vaksin ini? Sebenarnya kalau saya mau jelaskan vaksin ini sebenarnya sudah berada lama di dalam masyarakat. Di Malaysia sendiri, pada awal tahun 1950-an, kerajaan telah mengenalkan program vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit berjangkit di kalangan kanak-kanak. Saya yakin di kalangan kita sendiri juga, kebanyakan daripada seluruh jemaah-jemaah yang hadir di masjid pada malam ini semuanya pernah mendapat salah satu dos vaksin, sama ada ketika kecil ataupun ketika sudah dewasa ini. Jadi, vaksin ini secara umumnya merupakan suatu bahan yang apabila dimasukkan ke dalam badan dapat merangsang sistem imun badan kita untuk menghasilkan imuniti. Imuniti ini adalah kekebalan. Bagaimana vaksinasi ini merangsang sistem imun menghasilkan vaksinasi seperti dalam vaksin COVID-19, ada beberapa bahagian daripada COVID-19 itu sendiri itu telah diolah untuk merangsang sistem imun badan kita untuk menghasilkan imuniti. Jadi apabila badan kita telah memperoleh imuniti, seterusnya jangkitan COVID-19 ini tidak dapat lagi mengakibatkan penyakit yang teruk kepada kita. Jadi seperti yang telah tanya oleh Al-Fadhil Ustaz Syekh Fawaz tadi, apakah yang terkandung di dalam vaksin COVID-19 ini? Kerana ramai pasti bertanya-tanya, apakah yang akan dimasukkan ke dalam badan kita? Adakah vaksin ini halal atau haram? Jadi secara spesifiknya terdapat 4 komponen utama yang berada di dalam vaksin COVID ini. Jadi komponen yang pertama itu adalah jujukan mRNA. Jadi dalam bahasa Inggerisnya, jujukan mRNA ini adalah messenger ribonucleic acid strand. mRNA ini merupakan suatu kod genetik yang kita peroleh daripada virus itu sendiri. Apabila jujukan mRNA itu telah diperoleh, badan kita akan mengenal virus itu dan menghasilkan imuniti. Yang kedua adalah lipid. Lipid merupakan larutan lemak yang bertujuan untuk melindungi mRNA ini daripada rosak. Yang ketiga dan keempat adalah garam dan gula. Kedua-dua komponen ini bertujuan untuk melindungi mRNA ini daripada rosak di bawah suhu yang sangat rendah. Jadi saya pasti kita dah pernah dengar apakah ada kesan sampingan untuk vaksin COVID-19 ini. Sebenarnya bagi saya sendiri, segala tindakan perubatan itu mempunyai risiko sama ada besar ataupun kecil. Bagi saya untuk vaksin COVID-19 ini, kesan sampingan yang akan dialami oleh peserta yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini adalah amat rendah. Seperti contoh kesan-kesan yang boleh didapati adalah sakit di tempat jangkitan. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi lebam di tempat jangkitan. Yang ketiga, demam-demam panas biasa. Yang keempat, menggigil. Kebiasaannya segala gejala ini akan sembuh pada hari kedua ataupun ketiga, hatta tanpa pengubatan sekalipun. Namun demikian, saya tidak menafikan memang ada kejadian anafilaksis ataupun kesan sampingan berat yang terdapat pada peserta yang mendapat virus COVID-19 ini. Cuma
apa yang kita katakan kesan sampingan yang berat itu adalah sangat rendah, kurang daripada 0.2% yang mendapat kesan sampingan yang sangat berat. Tapi saya ingin yakinkan kepada jemaah-jemaah sekalian bahawa kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil berat kejadian ini dan mereka bersedia sedaya upaya untuk mencegah kejadian ini daripada berlaku. Jika kita lihat di tempat penyimpanan vaksin sendiri atau di tempat pemberian vaksin sendiri, sebagai contoh di daerah Langkawi, kita memberi vaksin sekarang untuk frontliner fasa pertama di Dewan Ada. Di sana pelbagai persiapan telah diadakan, semua petugas perubatan bersedia untuk menjaga sekiranya terjadi kejadian yang tidak diingini. Selain daripada itu, pesakit yang hendak mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini juga akan disaring dahulu sebelumnya sama ada mereka benar-benar sihat atau benar-benar layak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Setelah mendapatkan suntikan COVID-19 ini, semua pesakit akan diperhatikan selama 15 hingga 30 minit. Kerana dalam waktu jangka tersebutlah kesan sampingan berat seperti anafilaksis itu sering terjadi. Apabila setelah selesai observasi selama 15 sampai 30 minit tanpa ada sebarang kejadian tidak diingini, pesakit atau peserta akan dibenarkan balik. Jadi saya ingin yakinkan kepada semua jemaah-jemaah yang hadir di Masjid Al-Ihsan Temoyong pada hari ini bahawa insya-Allah vaksin COVID-19 yang akan dibekalkan kepada kita semua ini melalui Kementerian Kesihatan Malaysia adalah selamat, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Fawaz atas pencerahan kepada kita. Boleh kita fahami di sini bahawasanya yang berbahagia doktor telah memaklumkan kepada kita vaksin yang sedang ataupun yang akan kita ambil ini adalah selamat. Macam tu doktor, no? Betul. Jadi tak takutlah. No? Tuan-tuan dan puan-puan dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ketahuilah bahawasanya setiap penyakit akan ada ubatnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaan." Allah Subhanahu wa taala dia akan mewujudkan ataupun akan bawa turun pada penyakit tersebut bersama dengan ubatnya. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai tambahan lagi, yang macam mana yang berbahagia doktor beritahu kepada kita, ada step-step yang tertentu sebelum kita ambil vaksin dan juga sebagainya. Bukannya sembrono kita diberi nama dan juga sebagainya, maka kita nak ambil vaksin secara terus dan juga sebagainya. Maka apa yang doktor maklumkan kepada kita tadi ini tuan-tuan, adalah keadaan sampingan yang akan didapati lepas mana kita ambil vaksin tersebut amat rendah, 0.02% doktor, no? Jadi kita fahami di sini bahawasanya vaksin yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia pada ketika ini insya-Allah selamat untuk kita mengambilnya, dan inilah cara kita untuk kita berikhtiar untuk melindungi diri kita, keluarga kita dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak lanjutkan perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Muhammad Hafiz. Apabila dalam keadaan yang sedemikian kita tahu bahawa sudut perundangan tidak ada masalah, maka kita nak tengok sedikit pada sudut pandangan agama tuan-tuan, yang mana kita tahu agama dan juga perubatan tidak boleh dipisahkan, ataupun mereka berkata bahawasanya agama dan juga sains tidak boleh dipisahkan tuan-tuan. Maka di sini kita nak tanya kepada Al-Fadhil yang berbahagia Dr. Hafiz adalah berkenaan dengan apakah hukum pengambilan vaksin daripada sudut pandangan agama, dan adakah pengambilan vaksin ini menepati hukum syaraknya. Dan soalan yang ketiga nak ajukan pada Yang Berbahagia Dr. Hafiz, adakah vaksinasi di siang hari pada bulan Ramadan yang akan menjelang tiba ini akan membatalkan puasa kita? Dipersilakan Yang Berbahagia Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Syekh moderator kita, Syekh Muhammad Fawaz, bersama dengan doktor kita pada malam ini pun Muhammad Fawaz juga. 2 lawan 1 kalahlah saya. Dan tidak lupa kepada Tuan Syekh Pegawai Agama Daerah Langkawi minta bagi laluan tanpa sebarang gangguan.
Kita juga dengan pengusi dan juga tuan-tuan haji, puan-puan hajah bersama dengan beg tangan masing-masing. Saya nampak mereka letak beg tu, saya terganggu. Kan? Sebab tu mereka pesan tadi, mereka bagi tahu kata orang kawasan sini ni mereka tak cakap Kedah, mereka cakap orang putih. Muslimat dia kalau mai bawa beg tangan gitu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk menjawab kaitan dengan daripada aspek agama berkaitan vaksin, hak inilah yang paling berat sekali tuan-tuan. Dan doktor, pakar-pakar perubatan dia orang boleh bagi macam-macam. Tapi yang masyarakat akan tunggu lenggak, dia duk perhati nak tengok mufti kata apa. Dan untuk makluman tuan-tuan, mufti kita, Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Fadil Haji Awang, saya hubungi dia tadi sebagai wakil dia sebenarnya datang ni. Jadi dia kirim salam kepada tuan-tuan semua, minta tuan-tuan semua bagi faham molek. Orang Langkawi kena faham. Jadi bila kita masuk part agama ni, saya bukan bercakap menjawab daripada pihak saya, tapi kita menjawab berdasarkan keputusan fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi bila katalah telah ada keputusan fatwa tuan-tuan, mula-mula sebelum keputusan fatwa keluar, saya ringkaskan, maknanya ada kita kata muzakarah khas Majlis Kebangsaan Islam di peringkat JAKIM. Mereka mengesyorkan keputusan hukum dulu, iaitu pengambilan vaksin COVID-19 adalah harus. Maksud harus di sini tuan-tuan dan puan-puan tak haram. Kebanyakan orang ni kadang-kadang dia faham dia faham bila kata harus ni al-ibahah ataupun al-mubah. Semua pakar mengaji hukum belaka, semua alim belaka. Jadi maksud harus di sini ialah pilihan untuk ambil ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keputusan hukum menyatakan harus di sini ialah tidak haram. Berarti pihak waliul amri, pihak kerajaan boleh antara pilihan dalam banyak kaedah rawatan tuan-tuan. Dia ada banyak kaedah rawatan. Ada homeopatinya, selain daripada hak rawatan kita ni, ada yang rawatan herbanya, ada yang pengubatan Islamnya, ada yang dia kata kita ni nak guna kembali kepada tib nabawi. Cara macam mana Nabi menjaga kesihatan, kan? Dengan mengambil produk-produk suplemen yang dianggap sebagai makanan sunnah. Dan juga ada yang nak bergantung kepada rawatan rohani. Allah yang bagi penyakit kepada kita, jadi kita guna kaedah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan syifa itu daripada ayat-ayat Al-Quran. So dia banyak cara. Kalau orang tanya saya lah, semua kaedah ni betul ke tak betul? Semua okey tuan-tuan, tak salah, semua betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang COVID-19, jadi kita tengok siapa yang pakar dalam bidang penyakit COVID-19 ni. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tuhan suruh kita rujuk kepada pakar. Jadi kita rujuk kepada orang yang ahli di dalam bidang itu. Kita dapat maklumat daripada mereka dulu. Dan apa yang disyorkan. Jadi dalam banyak-banyak rawatan itu kita memilih vaksinasi dan juga imunisasi COVID-19. Maka keputusan harus tadi itu boleh diambil oleh kerajaan, menjadikan dia sebagai satu polisi, dasar, peraturan, perintah. Maka sebab itu dia ada sambungan daripada keputusan hukum ini, dia boleh diwajibkan. Wajib di sini, maksud wajib di sini ialah mesti apabila kerajaan pilih. Bukan macam wajib tak semayang, berdosa, masuk neraka. Masuk bulan puasa, tak puasa, berdosa.
Wajib di sini ialah pilihan daripada kerajaan pada pihak-pihak tertentu untuk divaksinkan. Baik. Jadi bila kita bercakap tentang vaksin, hukumnya apabila dibawa ke negeri-negeri tuan-tuan, Kedah kita, Pulau Pinang dan seluruh Malaysia, digazetkan keputusan cadangan hukum daripada JAKIM tadi, baru dia jadi fatwa. Jadi ada fatwa rasmi pada setiap negeri tuan-tuan dan puan-puan yang mana menghukumkan yang vaksin ni harus. Saya tahu tuan-tuan, Ustaz, Tuan Syekh Fawaz, Doktor, kalau kita baca dalam media-media sosial, kalau kita jumpa, kita duduk sembang pun, akan ada orang yang tak bersetuju, akan ada orang yang mana dia ada pandangan dia sendiri. Bila kata ada pandangan sendiri, hak ada pandangan yang tak mau vaksin, yang nak vaksin, hak no begini, dia ada hujah dia. Dia ada dalil dia. Mereka pun tahu hukum, kita pun belajar hukum. Mufti dan juga jawatan kuasa fatwa kita hak duduk di Kedah dan juga negeri-negeri lain yang sepakat kata harus, tuan-tuan dan puan-puan, mereka pun tahu hukum juga. Jadi di sini ada pilihan. Bila kata ada pilihan, kita memilih pandangan yang kata mengharuskan vaksin dan vaksin itu diwajibkan ke atas orang-orang yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi maknanya kita kena hormat pada keputusan itu. Baik. Itu dia punya intro dia tuan-tuan. Bila kita dah faham hak tu, macam mana nak menjawab soalan yang dibangkitkan oleh moderator tadi, sejauh mana keputusan harus vaksin ini bertepatan dengan syarak. Luah tuan-tuan dan puan-puan, saya terlibat dengan menjelaskan daripada aspek hukum ni. Biasanya tuan-tuan, orang bagi kat saya sejam. Doktor yang bercakap pasal vaksin ni sejam. Yang menjelaskan tentang hukum sejam. Dia akan ada satu lagi doktor yang menceritakan tentang efek kesan-kesan vaksin, nak bagi faham betul-betul. Sebab ada orang kata, ni ambil vaksin pun ada yang mati, ada yang ada kesan sampingan, tak lagi jadi pening kepala, rebah apa semua, jatuh pengsan 2 hari 3 hari. Nak jawab hak tu tuan-tuan perempuan, akan ada seorang panel sejam, semua 3 jam. Jadi kita nak berhabis tuan-tuan ingat nah, sampai takat pukul 9:30 ni. Okey, fine. Yang pertamanya saya nak katakan bahawa vaksinasi ini tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan makanan yang sama hukum dia harus. Kita boleh pilih nak makan tom yam putih ke, tom yam yang oren tu ke, daging masak kunyit ke, daging merah ke, kemudian kita kenyang. Vaksin ini adalah satu kaedah ataupun cara pencegahan penyakit. Dia bukan ubat tuan-tuan. Dia bukan ubat. Dia adalah satu kaedah cara untuk mencegah penyakit yang mana dimasukkan, disuntik masuk dalam badan kita, dia akan memberikan imunisasi kekebalan tuan-tuan. Pak nak cerita tentang tubuh kita yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, dia kenal penyakit baik, penyakit jahat ni, dia boleh lawan tuan-tuan dan puan-puan. Hak tu doktor yang akan cerita, dia ada pakar dia. Saya duk dengar, saya duk mengaji sikit-sikit ni, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan buat tubuh badan kita ni, dia boleh rintang penyakit, tapi dengan syarat dia kena ada, kita panggil bahasa mudah, kena ada alat untuk rangsang vaksin. Vaksin ni adalah nama, dia ada banyak jenis dia tuan-tuan dan puan-puan. Ada vaksin halal, ada vaksin haram. Halal dan haram tu dia bergantung kepada sumber yang diambil, dibuat sehingga terhasilnya vaksin tu. Kita saja panggil vaksin, tapi dia ada banyak nama. Macam kita panggil ubat lah. Hampir mana panggil ubat? Ubat apa? Ubat tu dia ada nama dia. Jadi sebab tu kita jangan terkeliru. Ada hak yang vaksin tu haram sebab bersumberkan daripada haram. Hak kita di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan, sumber yang masuk semua halal. Cerita pasal vaksin haram ni hak masa peringkat zaman awal tahun 80-an dulu.
semasa peringkat awal kerajaan memperkenalkan dasar imunisasi kebangsaan, kalau tak silap saya. Hak orang duk suntik rubella, kemudian hak untuk vaksin penyakit tetanus, polio apa semua, yang penyakit-penyakit tu lah ni dah tak ada dah. Hak ada lah ni halal. Proses macam mana nak masuk supaya dia jadi halal ni tuan-tuan dan puan-puan, di kementerian ni saya nak cerita bagi, dia ada satu bahagian, nama dia Bahagian Kawalan Biro Kawalan Farmasetikal Kebangsaan. Semua ubat hak nak masuk Malaysia ni, setakat yang saya tahu doktor, kalau salah tolong betul. Untung kita tuan-tuan dan puan-puan, biro ni dia akan kawal ubat hak masuk. Kalau katalah ada dua jenis, satu hak halal, satu hak haram, dia akan ambil hak halal. Kecuali hak halal tak ada, tinggal hak tu saja satu-satunya yang ada untuk merawat penyakit berkenaan, kerajaan akan lepas masuk. Bila kata hak tu masuk tuan-tuan dan puan-puan, kita consider boleh guna atas dasar darurah. Tu nak cerita bagi kata. Baik. Kemudian yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kata sebut tentang pencegahan ni, pencegahan ni walaupun dia bukan kita kata makan ubat, adakah kaedah pencegahan ini bertepatan dengan Islam? Ada tak dalil dia, hujah dia? Ada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau katalah kita tengok apa tujuan pencegahan, apa tujuan kita berubat. Hadis yang dibacakan oleh Tuan Syekh tadi, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda pasal berubat. Dia cerita dia apabila orang Arab Badui ni, mereka mai jumpa Rasulullah. Bila mereka masuk Islam tuan-tuan dan puan-puan, mereka duk faham, bila Allah bagi penyakit, Allah sendiri yang akan menghilangkan penyakit tu. Mereka tanya Rasulullah, boleh tak kami nak berubat? Maknanya kalau katalah kami ni kena penyakit, memang dia akan pulih tuan-tuan. Kita demam, memang kita akan pulih 2-3 hari. Tapi bila kata kena tu, kita nak terus nak ikhtiar supaya cepat sihat. Boleh ke tak boleh? Dia bertanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, dalam hadis dia banyak version. Antaranya yang disebut, tadawaw ya ibadallah. Berubatlah wahai hamba Allah, kata Rasulullah SAW. Fa innallah lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illal haram. Allah buat penyakit, Allah telah siapkan bersama dengan penyakit itu ada ubat dia. Cari ubat dia, kecuali tua mati. Hak tu memang tak ada penyakit dia, sebab itu adalah sunnatullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi hukum berubat mengikut pandangan jumhur ulama dia berbeza. Dia jadi harus tengok jenis penyakit. Tapi kalau penyakit itu kritikal sampai ke tahap menyebabkan seseorang itu tidak dapat beribadah dengan baik, ataupun sehingga menyebabkan syiar Islam itu terbelenggu, orang hak patut jadi imam tak boleh jadi imam, hukum berubat itu adalah wajib. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada setengah-setengah penyakit ni dapat dikekang bukan dengan cara berubat, tapi dengan cara pencegahan. Hadis hak dibacakan tadi itu adalah hadis tentang berubat. Hadis hak tentang pencegahan ni apa? Kalau kita study, kita kaji, tengok, Masya Allah, dalam Tibbun Nabawi yang berkaitan dengan kaedah perawatan Nabi SAW ni tuan-tuan, kita akan jumpa banyak hadis. Selain daripada bercakap tentang kena berubat, satu part lagi, iaitu kena lari dari penyakit. Firra minal majzum kama tafirru minal asadi. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Berlaku kita kata orang mereka kena penyakit kusta. Rasulullah SAW berpesan kepada orang yang sihat, lari daripada
orang yang kena penyakit kusta. Bukan kita nak pulau dia. Maksud lari di sini, jangan duduk dekat. Berwaspada dengan penyakit kusta, orang yang kena penyakit kusta ni, kama tafirru minal asadi, seperti mana kamu lari daripada singa. Lari daripada singa. Lari daripada singa ni tuan-tuan, teruk daripada lari dari kena ligan anjing tu. Tu ya. Anjing ligan kita, duduk Ada tengah duduk lari tu kita berhenti. Kan? Berhenti tengok belakang. Tak, kita lari. Bayangkan kalau singa. Singa ni bukan tunggu dia ligan kita, hajah-hajah. Kok-kok kita duduk sana. Kita lalu pergi kat zoo Taiping tu, dia bunyi rom tu. Silap bulan terkencing kita. Dalam sebuah peristiwa yang mana Saidina Umar radhiyallahu anhu dia nak pergi ke Syam. Dalam perjalanan dia nak pergi ke Syam tu, tiba-tiba bandar Syam, kota Syam dilanda penyakit taun. Di sana ada Abu Ubaidah Al-Jarrah yang menjadi ketua tentera Khalifah Umar duduk di sana. Semasa nak pergi sana, jadi Abu Ubaidah memberikan laporan kata di Syam sekarang ni ada penyakit taun. Kita nak buat macam mana? Jadi Saidina Umar duduk fikir. Dalam lawatan dia dah memang set nak sampai dah. Sampai dah su tempat nama dia Sarak. Nak masuk ataupun nak patah balik. Duk buat keputusan. Nak masuk, takut saat lagi kena berjangkit. Nak patah balik. Kalau masuk, kot tawakal kita tinggi, sihat kot. Ini semua sahabat yang dijamin syurga Ustaz. Takut apa? Kan? Taun besar. Mana kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Redah. Tapi Saidina Umar dan para sahabat ni dia tak sebengong itu tuan-tuan. Dia fikir jauh. Memang kita boleh selamat kot, tapi kalau kena kat kita balik ke Madinah, habis Madinah pula kena taun. Depa duk fikir nak buat macam mana. Akhirnya Saidina Umar membuat keputusan. Dia kata, logiknya tempat yang ada penyakit jangan masuk. Kalau kita masuk, cari pasal. Dalilnya tak tahu lagi. Bila buat keputusan, tiba-tiba datang Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dulu. Pernah Nabi cerita, tapi tak ada taun lagi. Yang pernah berlaku ialah penyakit kusta. Tapi Nabi memberi bayangan. Nabi kata apa? Nabi kata, "Idza waqa'a bi ardin fala taqdamu alaihi. Idza sami'tum bit ta'un fi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau hampa dengar satu tempat yang ada penyakit taun, zaman tu taun lah, Covid tak ada lagi tuan-tuan. Hak common taun lah. Jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi fala takhruju firaran minhu. Kalau hampa duduk di tempat hak kena taun, jangan lari. Jangan lari keluar. Tapi hadis ini dia adalah pendetilan huraian dia tuan-tuan. Daripada hadis inilah para ulama mengatakan bahawa cara kita nak menyelamatkan nyawa kita daripada penyakit tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua jenis. Satu yang disebut sebagai at-tibbu al-ilaji, al-tibbul ilaji, merawat penyakit dengan makan ubat. Ada satu lagi dia sebut at-tibbu al-wiqai, iaitu kita merawat dengan cara mencegah, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, vaksin COVID-19 ni memang tak ada zaman Rasulullah. Tapi Nabi memberi bayangan tentang taun yang tak ada zaman Nabi. Tapi Nabi cerita dah, kalau berlaku taun macam mana nak buat? So, mai daripada mafhum hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, dia menunjukkan kepada kita bila mai penyakit COVID-19 yang sesuai dengan zaman dia, dengan keadaan dia, pencegahan yang sama, yang serupa perlu diambil. Itu yang ketiga tuan-tuan dan puan. Yang keempat, dalam kita membandingkan antara baik dan buruk, ini dibincangkan oleh ulama tuan-tuan. Semua benda termasuk hukum berkaitan dengan ibadat, solat sekalipun, dia akan ada manfaat,
dia akan ada mudarat dia. Dia ada maslahah dia, dia ada mafsadah dia. Dia ada baik, dia ada buruk. Dalam pembinaan hukum syarak, kata ulama, kalau kita perhati, dia akan tengok mana yang paling besar. Kalau manfaat dia besar, wajib, sunat. Kalau mudaratnya itu besar, haram, makruh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang pengharaman arak. Allah suruh Nabi jawab, betul, dalam arak tu qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Dosa besar, keburukannya banyak, tapi ada manfaat dia. Orang berniaga arak mana pernah rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Di Langkawi, mereka katalah, saya tak tahu, murah. Kalau ambil sini, pergi jual belah tanah besar macam gini. Kan? Rokok pun lah ni harga sama dah, tak ada beza dah. Kan? Walau bagaimanapun, walaupun arak itu ada manfaat dia, tapi dosa dia besar, maka kerana itu arak haram. Itu dalam perkara-perkara yang telah disetkan oleh Allah sebagai hukum yang tidak boleh berubah. Dalam hukum vaksin, dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara ijtihadiyah. Banyak benda hari ini ni tak ada dalam Al-Quran, sebutan tu tak ada. Jadi kita kena buat fatwa. Dalam kita nak buat fatwa, itulah kita meminta, tengok vaksin ini, COVID-19 ataupun apa-apa saja vaksin, bentangkan kepada jawatan kuasa fatwa. Buruk dia apa? Manfaat dia apa? Side effect dia berapa persen? Manfaat dia berapa persen? Selepas ditimbang tara, rupa-rupanya manfaatnya itu banyak. Walaupun dia ada side effect dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, kita tak boleh buat hukum. Maka kerana itu, difatwakan yang hukum vaksin COVID-19 itu harus. Sebab apa? Sebab melihat kepada manfaat dia itu lebih banyak daripada mudarat dia. Macam mana manfaat tu banyak, mudarat sikit, tu hak Dr. Fawaz duduk cerita tadi tu. Hak tu lah. Hak ni kita bukan boleh kutip daripada Tok Bomo. Hak ni kita bukan boleh kutip daripada AJK Fatwa. Kita kena ambil data tu daripada ahli dia, tuan-tuan. Walaupun Al-Quran dia suruh rujuk kepada pakar, tapi pakar ahlu zikri. In kuntum la ta'lamun tu bukan ustaz, bukan pegawai agama, bukan AJK Fatwa, bukan pensyarah universiti. Tapi tengok dalam bidang apa, rujuk kepada mereka. Handsome ke, huduh ke dia, kita terpaksa terima kerana dia ahli di dalam bidang itu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang jadi masalah kita ni apabila kita kata saya rujuk kepada tokoh, kita rujuk kepada ilmuwan, tapi bukan ilmuwan di dalam bidang sepatutnya. Salah, tuan-tuan. Kita berlaku zalim pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Kita nak rujuk, tuan-tuan, rujuk kepada ahli. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya katakan tadi, apabila waliul amr, pemerintah itu menetapkan, memilih untuk menggunakan mana-mana jenis vaksin COVID-19 ni, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan itu setakat yang saya tahu dan juga hak yang pakar-pakar perubatan mereka mengalami bentuk, bukan satu keputusan yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Nyawa, melibatkan nyawa orang, tuan-tuan. Bila berlaku kematian, bukan kerana vaksin, tuan-tuan. Ni kita katalah anak-anak kita, jiran-jiran kita, rakan-rakan kita, orang perempuan hak duk beranak tu, tuan-tuan, hak beranak tu, katakanlah tiba-tiba berlaku tumpah darah ke apa ke, hilang nyawa di hospital, tuan-tuan tahu. Ni geng-geng doktor ni mereka tak boleh tidur malam takut. Sebab nak kena menjawab walaupun bukan kesalahan mereka. Kerana apa? Kerana nyawa manusia ni sangat besar. Bukan kata di segi perubatan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga besar. La zawalud dunya ahwan 'indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin atau kama qala.
hilang dunia ni di sisi Allah lebih ringan daripada hilang nyawa umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Jadi sebab tu bila katalah nak buat keputusan fatwa, nak kata harus, bukan bermakna jawatan kuasa fatwa ni dibayar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya saja nak cerita lah, nak bagi tahu, bukan kita kata as long as dia mai daripada kerajaan kita kena kata harus. Tuan-tuan, banyak fatwa lain, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pihak daripada kementerian dia mengesyorkan beberapa jenis vaksin untuk tertentu. Bukan semua kita endorse. Ada yang kita kata tak boleh. Ada yang kita tolak. Ada yang depa kata saya cakap Kedah lah. Ada yang depa kata keperluan itu wujud, tapi kita jawatan kuasa fatwa di peringkat kebangsaan melihat bahawa keperluan tak wujud. Depa nak guna, kita tetap kata haram. Banyak, tuan-tuan. Itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, soalan terakhir yang ditanya oleh Syekh Fawaz itu bila kata kita buat ujian swab di bulan puasa ni batal ke tak batal. Dia ada dua jenis swab lah kan. Maknanya hak yang dia jolok masuk kok hidung dengan dia jolok masuk kok engkung. Kan? Bila kata masuk tu dia pi sampai ke rongga, tuan-tuan. Dalam menentukan rongga hak dekat dengan hidung tu, dia naik ke otak ke, hak kok tekak tu dia turun sampai ke tahap al-jawf, hak paling dalam ke. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak jawab berdasarkan pada pandangan saya berjawab berdasarkan fatwa. Jadi dalam keputusan fatwa kita di Kedah dan di kebanyakan di seluruh Malaysia, kita memfatwakan yang ujian swab ini tidak membatalkan puasa. Walaupun mungkin ada di kalangan kita mungkin dia rasa, masuk jolok sampai ke hidung nak ambil mukus tu, tuan-tuan, dia rasa batal. Saya terlibat dengan jawatan kuasa Pulau Pinang. Kita dah tahu dah orang akan berfikir begitu. Jadi untuk keputusan fatwa Pulau Pinang, kita berpandangan yang mana ujian swab tidak membatalkan puasa. Tapi digalakkan, disunatkan. Sunat bukan sunat hak Nabi buat, yustahabu istilah dia. Maknanya you are encouraged. Cakap orang putih sikit lah, geram tu. Maknanya anda digalakkan untuk ganti puasa tu khurujan minal khilaf, untuk meraihkan setengah-setengah pendapat ulama, especially hak mazhab Syafi'i kita, dia kata batal. Tapi kalau ujian tu boleh buat selepas buka puasa, macam gini. Tapi kadang-kadang bila kata kena angkut naik bah macam hak yang dekat apa nama tu Taiping tu, dia main angkut dari kilang tu, hang tak boleh dah. Dia akan swab waktu tu juga. Bila swab waktu tu juga, kita ambil pendapat, kita berpegang kepada pandangan mazhab Hanafi, dia kata tak batal. Sebab apa? Kakak kita, abang-abang kita, haji-haji kita, yang masuk tu bukan makanan yang mengenyangkan. Batang kayu tu kalau kita telan seluri pun tak kenyang. Dan yang keduanya, dia tak kekal di dalam, sebahagian dia masih lagi duduk di luar. Jadi ini pandangan keputusan fatwa yang digunakan di peringkat kebangsaan. Tapi kalau kita rasa, saya rasa tak puas hati, tak selesa, sehari itu hang qada balik. Puasa hang tak berdosa. Soalan terakhir. Tuan-tuan, saya nak minta sikit. Siapa di sini yang dia dah pergi buat haji dah? Tolong buat isyarat, buat naik jari macam tu ke apa ke. Kan? Jadi nak tahu ni semua kakak hajah kita tak mengaku jaga. Kan? Siapa yang dah dia pergi buat haji dah? Ataupun dia dah pergi umrah dah? Tengok dari segi gaya ni macam pergi haji 4-5 kali dah. Tuan-tuan, siapa yang pergi buat umrah, yang pergi buat haji, tuan-tuan telah divaksinkan dengan vaksin dia panggil apa? Hak yang meningococcal meningitis tu, tuan-tuan. Hampa dah ambil vaksin 3 tahun dia duduk dalam badan. Ada perubahan apa? Ada yang siapa-siapa tiba-tiba balik berubah. Cakap orang putih. Ataupun balik-balik tiba-tiba jadi macam Abu Jahal. Ataupun tiba-tiba jadi Pak Arab mana. Ada tak ada apa? Okey tak? Okey. Mai vaksin COVID-19. Mana boleh COVID ni apa semua ni ubah kita.
yang dalam badan kita 3 tahun dulu tu ada vaksin, tak mau cerita apa. Saya rasa itu saja jawapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Doktor berhenti mengejut tuan-tuan. Kita 2 kali dengar doktor tu. Kita sambung pusingan yang kedua doktor. Tertarik apa yang doktor kata tadi tuan-tuan, sebenarnya kita tadi divaksin. Tuan-tuan, memang betul di antara peraturan yang terletak oleh kerajaan Arab Saudi sebelum pergi ke sana dan juga sebagainya, kita kena ambil suntikan dan juga sebagainya. Ini telah membuktikan bahawasanya kita sebenar pun dalam badan kita ada vaksin doktor no. Doktor yang tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah keputusan yang saya rasa begitu mendalam kepada kita semua. Beruntung yang ada pada malam ini, silang pendengar sama ada Facebook ataupun radio pada malam ini bersama-sama dengan kita ni tuan-tuan adalah orang-orang yang dalam bidangnya. Fas'ahlu ala zikri in kuntum ta'lamun. Dr. Fawaz dalam bidang perubatannya, Dr. Hafiz dalam bidang agama dan juga sebagainya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tertarik dengan kata-kata yang RTM dia berikan kepada kita tuan-tuan. RTM dia kata pada kita, satu, ilmu mengatur pengetahuan. Dia kata ilmu mengatur pengetahuan dan kearifan mengatur kehidupan kita. Bila mana yang kita faham dekat sini, kita nak buat segala benda apa pun kita kena ada ilmu tuan-tuan. Jangan terima dengan semorononya tanpa ada selidik dan juga sebagainya. Sebab itulah apa yang RTM buat pada malam ini memberi penjelasan kepada kita bahawasanya RTM sememangnya cakna kepada komuniti kita pada hari ini tuan-tuan. Tanya kepada RTM. Tuan-tuan yang puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak teruskan perbincangan kita ini, kita masuk dalam pusingan yang kedua. Mungkinlah kalau pada SOP kita tak boleh lajak doktor, insya-Allah kita ambil yang masa yang begitu ringkas tapi maklumat yang padat dan juga sebagainya. Nak tanya pada Dr. Fawaz adalah berkenaan tentang stigma masyarakat pada hari ini. Ada orang yang bercakap bahawasanya orang-orang yang tertentu dia terima vaksin yang berlainan dengan orang-orang yang biasa. Ada yang kata sebenarnya vaksin yang diberikan oleh orang tertentu ini lebih berkesan pada orang yang biasa dan juga sebagainya. Adakah itu benar yang berbagai doktor? Nah, macam mana kita nak menepis dakwaan stigma masyarakat terhadap vaksin yang akan kita terima ini? Silakan doktor. Terima kasih Al-Fadil Tuan Syekh Fawaz. Stigma dan masyarakat memang tak dapat dipisahkan. Manusia memang akan takut terhadap apa yang dia tidak ketahui. Saya tertarik mengenai pernyataan Al-Fadil Tuan Dr. Hafiz, di mana jawatankuasa telah mengeluarkan fatwa harus, setengah masyarakat masih juga menolak untuk fatwa harus tersebut. Jadi sama juga untuk dalam keadaan vaksin ini, di mana jika ada vaksin A atau vaksin B, jika diberikan vaksin A kepada satu orang, kenapa dia bertanya, kenapa saya tidak diberikan vaksin B? Apakah kehebatan dia hingga boleh dapat vaksin A? Kenapa saya tidak dapat vaksin A? Kenapa saya berikan vaksin B? Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam 34 tahun sebelum ni, kalau pandemik ini terjadi waktu zaman Tok Wan kita, kalau ada 11 vaksin pun, kalau kerajaan cucuk yang tu, mereka tak akan tanya. Kenapa waktu lah ni, kerajaan masyarakat kita bertanya macam tu. Sebab apa? Sebab dengan perkembangan zaman teknologi, internet dan Facebook ini, masyarakat makin cakna, mereka makin ingin tahu apa perbezaan vaksin-vaksin yang berada di dalam pasaran Malaysia ini. Jadi memang benar ada beberapa jenis vaksin yang terdapat di Malaysia ini. Buat masa sekarang kerajaan telah menggunakan 2 jenis vaksin dan bahkan membawa masuk lebih banyak vaksin untuk keperluan masyarakat Malaysia. Jadi kalau satu vaksin itu lebih baik daripada satu yang lain, kenapa kita tidak menggunakan vaksin yang lebih baik itu? Sebenarnya kelulusan sesuatu vaksin itu untuk digunakan di sesuatu negara di Malaysia khususnya adalah kadar kebersanan sesuatu vaksin itu adalah perlu melebihi 50%. Jadi alhamdulillah vaksin yang telah digunakan di Malaysia dan akan dibawa masuk ke Malaysia juga akan menggunakan kadar kebersanan yang tinggi dan sama juga. Jadi tak ada pilih bulu dalam pemberian vaksin di Malaysia ini. Jadi bagaimana kita nak mencegah daripada stigma pilih bulu ataupun kita nak mengajak masyarakat supaya untuk mencuba vaksin yang lain. Jadi sebagai contoh, kita tengok pemimpin kita, salah seorang menteri kita sendiri, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin sendiri telah menawarkan diri untuk menjadi individu pertama untuk melengkapkan dos kedua vaksin Sinovac. Jadi itu saya anggap sebagai satu
dasar kepimpinan yang bagus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa tidak ada masalah untuk menggunakan vaksin yang berlainan. Jadi disebabkan masa yang singkat, saya kembalikan kepada Al-Fadhil Tuan Syekh Fawaz. Terima kasih kepada Al-Fadhil yang berbahagia Dr. Fawaz di atas pencerahan kepada kita. Stigma masyarakat kita tidak boleh menafikan, kita kena menghadapinya. Di sinilah kita ambil peranan bahawasanya dalam kita nak menetralkan balik keadaan masyarakat dan juga sebagainya. Ada yang kata vaksin yang semikian dan juga sebagainya. Maka inilah inisiatif yang diutarakan, yang dibuat diusahakan oleh RTM untuk menyampaikan maklumat semikian kepada masyarakat awam kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh doktor tadi ini. Nah, dan juga saya teringatkan pesanan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Sik, tuan-tuan. Dia pernah beritahu kepada kita setiap muslim itu kena tahu 3 perkaranya. Yajibu ala kulli muslimin ya'rifa salati asya', kata Tuan Guru. Di antaranya salah satu perkara tersebut, setiap individu muslim kena tahu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Nak kena tahu benda apa yang bawa manfaat kepada dia dan benda apa yang bawa mudarat kepadanya. Macam lah tuan-tuan, kita telah berbincang lebih kurang dalam nak dekat sejam dah. Kita tahu bahawasanya vaksin ini manfaatnya lagi banyak pada mudaratnya dengan perbincangan dan juga sebagainya yang telah pun dijelaskan oleh lembaga Dr. Fawaz dan juga Dr. Hafiz tadi ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai orang kata apa, kita nak melabuhkan tirai perbincangan kita pada malam ini. Kita nak tanya sikitlah dan juga kita nak minta kepada yang lembaga Dr. Hafiz untuk memberikan sedikit lagi penjelasan kepada kita dan seterusnya merumuskan apa yang telah kita bincangkan pada malam ini. Yang bagi doktor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya bukan kata gairah sangat nak kata vaksin ni wajib kena ambil, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita sebagai umat Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan qadar, takdir Allah Subhanahu Wa Taala baik buruk. Dan dalam pada itu, kita sebagai seorang Muslim juga, Allah bagi kepada kita pilihan. Al-akhzu bil asbab. Tuhan yang menciptakan sunnatul kaun, alam semesta ni dia ada peraturan dia. Panas sebab apa, sejuk sebab apa, kita duduk dalam konteks tu. Memang Allah menetapkan mati dan hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita nak lintas jalan, Tuhan bagi kat kita akal, bukan bagi otak, Tuhan bagi akal. Tuhan bagi otak kepada kita dan haiwan, tapi Tuhan tak bagi akal yang boleh berfikir untuk memilih. Lintas jalan tak tengok kiri kanan, dua-dua lintas, lembu lintas, kita lintas, tuan-tuan. Pak Imam pun lintas, Jakir Fatwa pun lintas, moderator pun lintas, haji pun lintas, hajah pun lintas. Lintas pakai otak dengan tak pakai otak ni, dua-dua akan mati, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tak mau mati pada waktu itu. Mati kerana apa? Kerana keputusan yang tak betul. Kerana kita membuat sesuatu tanpa menggunakan fikiran. Maka sebab itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah bila dia tanya kepada Sayyidina Umar, anak lari balik dari Syam pi ke Madinah pasal apa? Tak takut qadar Allah ke? Allah buat. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau orang lain yang kata, aku tampak lama dah dalam bahasa Langkawi dah. Tapi dalam bahasa Arab, Sayyidina Umar kata, lau ghairuka qalahu ya Aba Ubaidah, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita ni lari daripada qadar Allah kepada qadar Allah. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, ni iman ni dia duduk dalam hati kita, dia duduk dalam jiwa kita. Tetapi al-akhzu bil asbab, dia duduk kat tangan kita, dia duduk kat kaki kita, dia duduk kat mata kita. Tawakal duduk di dalam hati kita. Dia tidak menafikan kaki kita berjalan, tangan kita membuat keputusan. Antara kaedah-kaedah rawatan ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang bercakap tentang mana yang terbaik, orang uji, tuan-tuan. Bukan kata saya menidakkan yang dikatakan rawatan herba,
tradisional, makan makanan sunnah dan sebagainya, is okay. Tapi hari ini, dalam tempoh hari ini, berapa ratus kematian yang berlaku di peringkat worldwide berjuta, tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang lebih tepat? Mana yang lebih kuat dalam membuktikan rawatan yang lebih efektif, tuan-tuan dan puan-puan? Salahkah di sisi syarak untuk kita ambil kaedah rawatan menggunakan vaksin COVID-19? Tak salah. Tak salah. Dan untuk kita nak ambil suplemen, salahkah? Tak salah. Ambillah nak ambil. Tapi hak mana yang terbaik, yang mana difikirkan oleh al-khubara di kalangan ulama dan juga di tangan pakar-pakar perubatan kita, pilihlah hak tu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, kita kena ingat, mentaati waliyul amri dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik juga adalah merupakan perintah agama. Kita jangan ingat kita semayang perintah agama, kita puasa perintah agama. Dengar cakap pakar, kalau tuan-tuan boleh dengar pandangan fatwa, tuan-tuan boleh dengar pandangan pakar-pakar dalam bidang dia. Hak dia duk buat speed laju 90 km, 110 km. Tuan-tuan nak lari lebih pada tu, nak speed kereta, silakan. Tapi kena saman lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengar pandangan pakar ini, terutamanya waliul amri. Tuan-tuan jangan duk tanya saya, waliul amri tu jenis apa? Hak tu tolak ke tepi dulu. Waliul amri kita ni setakat hak duk ada daripada atas sampai ke mufti, semua Islam. Dia juga merupakan perintah agama, kata ulama. Ambil tang mana? Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hak mana depa buat keputusan jahat apa semua tu kita jangan duk ikut. Hak baik tu kita ikut, dan dia adalah perintah agama. Imbangilah perintah agama tu, tuan-tuan dan puan-puan. Aqilha wa tawakkal 'ala Allah. Nabi pesan, kita ada unta kita tu walaupun Tuhan tahu hak milik kita, dia yang bagi kat kita, jaga dengan elok. Dan lepas tu baru kita tawakal. Yang terakhir ustaz, ambil masa sikit. Memang vaksin ni bila ambil, siapa kata dia akan jamin selamat tak mati, tuan-tuan? Hak tu kita kena tolonglah perbetul sikit, tuan-tuan. Tolonglah perbetul. Kan? Tapi sekurang-kurangnya kita berdoa kepada Allah, ini adalah yang terbaik yang kita ambil dengan nasihat pakar. Kita ambil hak ni dengan harapan mati tu mati juga, tapi bukan hari ni. Biarlah, kalau nak mati tu mati pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebaiknya untuk kita. Dan saya nak pesan kepada hak mana-mana kawan-kawan kita hak yang depa tak mau vaksin, jangan gelak. Jangan gelak apabila ada orang yang ambil vaksin tiba-tiba mati. Tu dia kami duk kata dah. Hampa kata apa? Apa usaha hampa? Jangan duk gelak. Benda-benda macam ni bukan buat lawak nyawa manusia. Sebab tu saya kata kita berikhtiar, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, kita berikhtiar. Hak tak mau vaksin pun berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat. Dan kalau hampa tak mau vaksin pun tolonglah doa kepada kawan-kawan yang ambil vaksin, especially frontliners ni, tuan-tuan dan puan-puan, tentera-tentera kita, polis-polis kita, cikgu-cikgu, doa bagi mereka selamat. Kalau kita tak mau vaksin pun, hak tu saja saya nak pesan. Saya pun takut juga, doktor. Saya pun tak vaksin lagi. Sekali tiba-tiba ambil vaksin, kita hak duk cerita pasal vaksin ni hukum harus, tiba-tiba saya mati. Jam. JK fatwa hak duk kata ni, mati juga. Memang akan mati, tuan-tuan dan puan-puan, sebab takdir Allah Subhanahu wa taala. Paling last kali saya nak ingatkan bahawa vaksin ini kita tak beriman dengan dia, tapi kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bila kata ada pilihan yang terbaik, kita ambil pilihan yang terbaik. Yang terbaik ini siapa? Berdasarkan nasihat, pandangan daripada pakar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa hak tu adalah rumusan saya. Kalau tak cukup lagi, hak tu minta Tuan Syekh tambah sendirilah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu, ada lagi pusingan lagi apa ni? Tak ada dah. Tak ada apa. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar kekurangan tu main daripada diri saya sendiri. Saya pun duk doa, ya Allah janganlah duk bagi mati celah-celah ni. Terutama selepas ambil vaksin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tertarik apa yang telah diutarakan oleh Yang Berbahagia Dr. Hafiz tadi. Dia ada sebut tentang kaitan al-ulama dan juga al-umara. Ulama ni adalah orang-orang yang alim dalam bidang agama, al-umara adalah ketua-ketua, tuan-tuan. Al-umara, ketua-ketua, dia kena berbimbingan dengan ulama. Ulama juga dia tidak lebih daripada, dia tidak boleh bersengang dengan ketua al-umara ni, tuan-tuan. Sebab itulah ada hadis Nabi Muhammad SAW dan cari hadis tadi, kata Nabi SAW dia kata apa? Innallaha yuhibbul umara idza khalatul ulama. Allah SWT amat sukakan al-umara, ketua-ketua ini apabila dia bercampur dengan ulama. Dan di sini juga kata Nabi Muhammad SAW, al-ulama idza khalatul umara raghabu fid dunya wal umara idza khalatul ulama raghabu fil akhirah. Makna kata ada kaitannya al-ulama dan juga al-umara ni tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai akhirannya, tuan-tuan. Maka di sini kita tahu bahawasanya pengenalan vaksin adalah harus pada sudut agamanya, dan Dr. Fawaz tadi pun dah terang pada kita tentang kebarangkalian dan juga sebagainya amatlah rendah sekali. Maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita buat perkara yang semikian, kita serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri perbincangan kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mendatangkan mohon rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi diri kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, sahabat-sahabat kita daripada wabak-wabak yang sedang melanda kita ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua adalah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada masa yang sama juga, tuan-tuan, janganlah kita mudah mengambil leka tentang SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Yang mana kita kena patuh, kita patuhlah, tuan-tuan. Bukannya sengaja pihak berkuasa buatkan peraturan sedemikian rupa, contohnya sembahyang jarak dan juga sebagainya. Itu pun ada juga perbincangan. Orang duk kata macam-macam, pasal apa tak mayang rapat dan juga sebagainya. Tuan-tuan, ulama dan juga ulama mereka telah berbincang dan juga sebagainya. Maka kita taatlah kepada ulil amri kita ini. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan kepatuhan kita tersebut atas SOP yang telah dikuatkuasakan, mudah-mudahan kita juga akan melindungi diri kita, anak-anak, sahabat-sahabat dan juga seluruh ahli keluarga kita ini, tuan-tuan. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukup laku sampai sekadar di sini saja pada malam ini, tuan-tuan. Sekelum pagaan kepada RTM Langkawi kerana penganjuran pembincangan ilmiah tentang vaksin pada malam ini. Tahniah diucapkan pada RTM Langkawi, seluruh urus dia ataupun para pegawai RTM yang Langkawi, yang juga saya tidak tinggalankan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Ihsan Temoyong kerana sudi untuk mengizinkan penganjuran majlis ini berlaku di Masjid Al-Fadil pada Masjid Al-Ihsan ini. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, salah dan silap saya dan juga barisan ahli panel mohon maaf, itu adalah kekurangan pada kami, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah tadi demikian kupasan demi kupasan diutarakan oleh dua orang ahli panel jemputan kita mengenai dengan vaksinasi COVID-19. Semoga ianya mampu memberi kesedaran dan membuka mata kita untuk bersama-sama mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, kini kita telah pun tiba di penghujung majlis. Sekali lagi saya mewakili Jabatan Penyiaran Langkawi merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan panel dan tuan moderator yang mengendalikan forum kita seketika sahaja tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak pengurusan Masjid Al-Ihsan Kampung Temonyong Langkawi. InsyaAllah semoga kita akan bersua lagi di lain masa dan ketika dengan izinnya. Baik, untuk makluman sidang Jumaat sekalian, sedikit jamuan secara bungkusan telah disediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan boleh mendapatkan di sebelah minimat selepas selesai kita menunaikan solat fardu isyak seketika nanti. Baik saudara, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.